Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar menengah 4, selamat kita bertemu lagi pada minggu ini. Dan kita mempelajari ilmu tauhid. Sebagai recap pelajaran yang terdahulu, maka pada hari ini kita akan pelajari kitab suci yang terakhir Allah turunkan pada umat manusia, iaitu kitab Al-Quranul Karim. Sebagai recap ataupun kita ulang kaji, revise minggu lalu, pelajaran kita yang lalu tentang kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, iaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, diturunkan kepada para nabi yang terdahulu untuk menjadi pedoman bagi umat manusia pada zaman dahulu. Maka pada hari ini kita akan pelajari kitab Al-Quran, kitab terakhir, jadi pedoman dan bimbingan untuk sekalian umat manusia pada kali ini. Sama-sama kita ikuti pelajaran pada minggu ini, kemudian kita mendapat manfaat daripadanya, insya-Allah. Jadi pelajar buka muka surat 42 dan sampai ke muka surat 50. InsyaAllah kita akan lalui ke semua muka surat ini yang kita akan pelajari lagi mendalam tentang kitab suci Al-Quran Karim pada kali ini, insya-Allah. Pertama sekali, hari ini kita akan mempelajari apa itu makna atau pengertian Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim artinya ialah kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang terakhir selepas turunnya kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Dan Al-Quran ini merupakan kalamullah, yakni firman Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam dalam bahasa Arab, dan membacanya, yakni membaca Al-Quran ini dikira ibadah sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, Al-Quran merupakan kitab terakhir selepas kitab-kitab yang disebutkan tadi, merupakan kitab yang sangat istimewa, diturunkan kepada Nabi yang istimewa, iaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, oleh malaikat yang istimewa, iaitu malaikat Jibril alaihissalam, dalam bahasa yang begitu unik dan istimewa, iaitu bahasa Arab. Yang mana bahasa Arab merupakan bahasa yang sangat unik dan sangat luar biasa maksud dan maknanya, serta membaca Al-Quran dikira ibadah, tidak sama dengan buku-buku lain. Buku-buku lain kita baca, buku hadis, buku fikih atau buku cerita dan sebagainya, belum tahu dikira sebagai ibadah. Tapi baca Al-Quran ni, tak apa, salah baca pun dapat pahala, betul baca lagi dapat pahala. Baca Al-Quran salah dapat 2 pahala, baca Al-Quran betul dapat 1 pahala. Baca Al-Quran bertajwid lagi bertambah pahalanya dengan lagunya sekali. Semua dikira ibadah, walaupun tak faham makna dan maksud pengertian daripada bacaan Al-Quran tu, pun dikira satu ibadah dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita Al-Quran ni tuan-tuan, kita yang terakhir Allah turunkan, ini merupakan satu perutusan atau last message. The last message yang Allah Ta'ala akan turunkan kepada humankind, umat manusia, untuk umat manusia, termasuk umat Nabi Muhammad SAW, membaca, mengamalkannya dan menyampaikannya kepada manusia yang lain. Jadi kita akan mengenali Al-Quran lagi mendalam lagi, insya-Allah. Seterusnya, sejarah penurunan Al-Quran. Macam mana Al-Quran ni turun ni? Macam mana? Maka ketika Nabi SAW berusia 40 tahun, Nabi melihat kaum Quraisy Mekah dalam keadaan kesesatan yang amat nyata sekali. Dibunuh anak perempuan bila lahir hidup-hidup, ditanam hidup-hidup. Dilihat umat Mekah ketika itu, masyarakat Mekah ketika itu dalam keadaan jahiliyah,
iaitu menyembah berhala dan patung yang sangat banyak, 360 lebih patung yang berada di sekeliling Kaabah, dan banyak lagi kemungkaran dan maksiat yang mereka lakukan seperti berzina, seperti minum arak, berjudi dan sebagainya. Maka Nabi SAW bertafakur dan berkhalwat di dalam suatu tempat yang dinamakan Gua Hira di atas gunung Nur atau Jabal Nur. Maka pada 17 Ramadan 17 Ramadan, bulan Ramadan, Allah Ta'ala telah memerintahkan Jibril alaihissalam untuk menurunkan ayat Al-Quran yang pertama daripada surah Al-Alaq, ayat pertama hingga ayat kelima, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang bermaksud, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Pemurah, bacalah wahai Muhammad SAW dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dialah, yakni Allah, yang menciptakan manusia daripada sebuku darah beku. Dan bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Dan dialah, yakni Allah, yang mengajarkan manusia apa-apa yang manusia tidak mengetahuinya. Sadaqallahul azim. Ini dia ayat 1 hingga 5. Ayat pertama yang Allah turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui perhatikan Jibril, melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Pada mulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu membaca. Nabi Rasulullah seorang Nabi yang buta huruf, atau kita panggil illiterate, al-ummi kata bahasa Arab. Kenapa dipanggil al-ummi, buta huruf? Agar Nabi SAW hanya membaca atau menghafal Al-Quran daripada mendengar bacaan dan sebutan malaikat Jibril AS, dan terus malaikat Jibril, dan terus Nabi SAW mengikut bacaan Jibril AS, dan terus menghafalnya dalam dada Nabi supaya tidak lupa. Itu antara cara Nabi SAW mempelajari Al-Quran melalui pelantaraan malaikat Jibril AS. Jadi memang Rasulullah tak pandai baca, tak pandai tulis. Ada hikmahnya. Kenapa? Supaya orang-orang kafir tidak menuduh bahawa Rasulullah yang mereka dan menulis ayat-ayat Quran ini. Jadi tidak ada tuduhan sedemikian. Sebab Rasulullah sedari kecilnya tak pernah belajar menulis membaca, dengan hikmah Allah Ta'ala, agar nanti bila dapat wahyu Al-Quran seperti ini, Nabi hanya terus mengikut bacaan dan sebutan huruf malaikat Jibril, dan Nabi terus membacanya dan menghafazkannya serta menyampaikannya kepada masyarakat Arab Mekah ketika itu. Dan Al-Quran ni diturunkan pada pelajaran dalam 3 peringkat dan 3 fasa, bertahap-tahap, beransur-ansur, sikit demi sikit, one by one. Jadi penurunan pertama Al-Quranul Karim di zaman Nabi SAW, pertama turun ni daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengan perintah Allah Taala turunkan Al-Quran ni ke tempat yang dinamakan sebagai Lauh Mahfuz. Apa ni Lauh Mahfuz? Lauh Mahfuz sebenarnya tertulis di sini, iaitu sebuah tempat kitab Allah, tempat Allah menuliskan segala dan seluruh catatan kejadian alam semesta dari permulaan zaman makhluk Allah sehingga ke akhir zaman makhluk Allah yang mati di alam dunia ni, sama ada di bumi maupun di angkasa lepas. Semuanya Allah telah takdirkan dan telah tuliskan di tempat yang namanya Lauh Mahfuz. Jadi Al-Quran ni pun dah dicatatkan dalam tempat tu. Lauh tu kalau ikut dalam bahasa Arab, lauh maknanya
apa, sebuah papan. Ya, sebuah papan, iaitu papan yang dalamnya mahfuz, maknanya terpelihara. Papan ini terpelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua sekali apa, kadar-kadar, semua kita punya ajal, kita punya kelahiran, jodoh kita ke, kita punya baik buruk kita, rezeki kita, semua di lauh mahfuz. Celaka atau apa dipanggil, bahagianya kita, sama ada kita ni ahli syurga ke ahli neraka, di sini lauh mahfuz telah tertulis dalamnya. Termasuk juga kitab suci Al-Quran yang Allah Taala telah simpan dan tulis. Maka Al-Quran diturunkan ni pertama kali di lauh mahfuz, pada 17 Ramadan, dan akan diturunkan pada perturunan yang kedua. Seterusnya ialah, maka seterusnya penurunan Al-Quran yang kedua ialah daripada lauh mahfuz dengan perintah Allah diturunkan ayat-ayat suci Quran seluruhnya sekaligus ke tempat yang nama dia Baitul Izzah. Baitul Izzah, sebuah tempat di langit dunia, maknanya langit yang paling dekat dengan dunia, langit yang paling bawah sekali dengan dunia, yang paling dekat dengan dunia. Langit ni, para pelajar, bukan yang sky kita nampak tu, bukan the blue sky, tak. Langit ni adalah angkasa lepas space tu. Nampak space ni semua kat luar tu. Lepas tu kat outer space tu semua dikira langit dunia. Langit paling bawah dengan bumi. Paling dekat dengan bumi tu langit. Itu dia panggil Baitul Izzah. Situ ada beribu-ribu malaikat tawaf di Baitul Izzah, di langit dunia itu. Diturunkan Al-Quran pada Baitul Izzah, di langit dunia, pada malam Lailatul Qadar. Iaitu, kalau bagi kita, malam Lailatul Qadar berlaku pada malam 10 malam terakhir, atau 10 malam ganjil terakhir di bulan Ramadan. Itu dipanggil malam Lailatul Qadar. Maka Al-Quran diturunkan situ, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, daripada lauh mahfuz ke Baitul Izzah secara sekaligus. Maknanya semua 114 surah, semua 30 juzuk tu diturunkan di situ, di Baitul Izzah. Maknanya dah terkumpul lah di Baitul Izzah, di langit yang paling dekat, paling rendah dengan dunia. Dah dikumpul di Baitul Izzah untuk diturunkan sedikit demi sedikit penurunan yang seterusnya, yang ketiga. Keturunan yang ketiga, para pelajar sekalian, Al-Quran diturunkan di sini daripada Baitul Izzah, iaitu langit yang ketujuh dekat dengan bumi, diturunkan secara bertahap-tahap. Maknanya satu demi satu, sikit demi sikit, sesuai mengikut peristiwa, event yang berlaku terhadap diri Nabi SAW selama 23 tahun seterusnya. Iaitu secara terperinci 13 tahun Al-Quran turun di kota suci Makkah Al-Mukarramah, 13 tahun. Banyak cakap pasal apa? Akidah, tauhid, ingat pada Allah Ta'ala. Sebab pada Allah Tuhan satu selama 13 tahun di Mekah. Dan apabila Nabi hijrah ke Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, maka lagi 10 tahun diturunkan kitab suci Al-Quran. Lepas itu cukuplah dan sempurnalah 30 juzuk Al-Quran diturunkan kepada Nabi SAW. Ketika Nabi SAW masih hidup hingga ke hari kematian Nabi, kewafatan Nabi SAW. Jadi lama tuan-tuan. Quran turunlah lama, 23 tahun. Satu demi satu, ikut peristiwa, ikut event. Contohnya Nabi bila di Mekah, banyak surah-surah tentang tauhid, mengesahkan Allah. Contoh seperti surah Al-Ikhlas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Rasulullah, katakan wahai Rasulullah, wahai Muhammad, Allah itu Tuhan yang Esa. Allahus Samad, Allah tempat mengadu, tempat meminta bantuan. Lam yalid wa lam yulad, Allah Ta'ala tidak
beranak dan tidak diberanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala itu tidak ada sama macam Allah Ta'ala. Maknanya dia tak ada serupa macam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini antara beberapa surah-surah. Kebanyakan dia dalam juz Ammah, juz 30, dan dalam surah-surah lain bercakap tentang akidah, tentang hari kiamat, tentang malaikat, tentang sembah Allah Ta'ala. Belum lagi cakap pasal solat 5 waktu, belum lagi cakap pasal puasa, haji, belum lagi. Sembah Allah je. Cakap pasal apa? Pasal sembah Allah. Akidah pada Allah, Tuhan yang satu. Kenal nama-nama Allah. 99 nama-nama Allah. Apa lagi? Jangan sembah berhala-berhala. Jangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Mesti nak ibadat betul-betul pada Allah Taala, ikhlaskan Allah Taala. Ini di Mekah diturunkan selama 13 tahun. Tentang apa? Akidah, keyakinan umat Islam ketika di Mekah. 13 tahun lamanya. Baru lepas tu, para pelajar sekalian, di Madinah baru cakap pasal solat 5 waktu. Kemudian apa? Cakap pasal puasa, haji, umrah, jihad. Cakap pasal politik, cakap pasal ekonomi, cakap pasal kemasyarakatan, cakap macam mana bergaul dengan orang-orang yang bukan Islam, orang Kristian, orang Yahudi di Madinah, orang yang orang kafir yang lain di Madinah, yang tinggal di Madinah. Itu di Madinah 10 tahun cakap pasal hubungan manusia dengan manusia, syariat. Tapi di Mekah banyak tentang hubungan dengan Allah Ta'ala, tentang ibadat, tentang akidah pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tentang hari akhirat dan sebagainya. Mana rukun-rukun iman ni banyak ditegakkan di Mekah selama 13 tahun lamanya ketika itu. Seterusnya, selepas kita mempelajari tentang sejarah penurunan Al-Quran di zaman Rasulullah sampai Rasulullah wafat, kita balik terus kepada muka surat 44 tentang sejarah penulisan Al-Quran pada zaman Nabi SAW. Tadi sejarah turun Al-Quran, sekarang sejarah penulisan. Maka sejarah penulisan ini sebagai dua pengertian, iaitu tentang Nabi SAW menunggu turunnya ayat Quran itu, supaya apa yang Nabi minta diturunkan. Lalu Nabi bila dia turunkan Quran, Allah Ta'ala berikan kekuatan, ditetapkan hati baginda dengan dapat menghafal ayat-ayat tersebut. Itu maknanya zaman Nabi tu Nabi tak tulis. Sebab kita tahu apa, Nabi seorang manusia yang buta huruf, tak tahu baca, tak tahu tulis. Jadi macam mana Nabi simpan Al-Quran? Bila turun dekat Jibril, Nabi belajar dengan malaikat Jibril. Malaikat Jibril baca, Nabi ikut. Bila Nabi baca, malaikat Jibril dengar. Kalau salah, malaikat Jibril betulkan. Dan Nabi lepas tu dibetulkan bacaan Nabi oleh malaikat Jibril. Nabi pun membacanya dan menghafalkannya. Lepas tu jumpa dengan para sahabat di Mekah dan di Madinah sampai ayat tersebut. Itu maknanya Nabi ditetapkan hati oleh Allah Ta'ala untuk menghafal Al-Quran secara direct dengan malaikat Jibril. Kedua pula, zaman Rasulullah, macam mana Al-Quran dia ditulis, Nabi suruh beberapa sahabat Nabi yang terkemuka, antaranya dalam kitab kita muka surat 45 disebut Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan, Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Zaid bin Thabit. Ini beberapa sahabat-sahabat Nabi yang pandai dan tahu menulis dan membaca. Nabi suruh para sahabat ni tulis apa yang Nabi dapat daripada Jibril AS, ayat-ayat Quran. Nabi baca, sahabat-sahabat ni yang 4 ni, mereka catat, tulis, note down. Sebab apa? Nabi tak tahu tulis. Nabi hafal aja daripada Jibril. Maka para sahabat diperintahkan Nabi untuk tulis. Kenapa nak tulis? Supaya nanti para sahabat lain yang tak tahu Al-Quran ni atau tak tahu baca, maka sahabat-sahabat ni yang 4 ni boleh ajar baca Al-Quran. Dan Nabi juga beritahu mana kedudukan ayat tersebut. Maknanya Al-Fatihah ada ayat surah pertama, Qul a'udzu birabbin nas, surah ayat yang terakhir. Macam itu Nabi letakkan kedudukan ayat tersebut dalam Al-Quran ikut surah masing-masing. Lepas Al-Fatihah
Al-Baqarah. Lepas Al-Baqarah, Ali Imran. Last sekali, surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Falaq, Qul A'udzu Falaq, last Qul A'udzu Birabbin Nas, surah An-Nas. Tu Nabi dah letakkan kedudukan ayat-ayat tersebut dalam Al-Quran. Nabi dah suruh sahabat tulis. Ni tulis ni, tulis ni, tulis ni. Itu cara Nabi SAW memerintah para sahabat ketika turunnya Al-Quran. Nabi hafal. Dari Jibril langsung Nabi jumpa para sahabat untuk catat dan simpan bacaan Al-Quran Nabi daripada Jibril AS, supaya para sahabat tak lupa dan dapat disampaikan kepada umat Islam yang lain ketika itu. Baik, seterusnya kita masuk pada nama-nama Al-Quran. Rupanya para pelajar sekalian, Al-Quran ni bukan satu nama saja. Al-Quran ada banyak nama. Berbeza dengan kitab-kitab suci yang lain, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Taurat, Zabur, Injil. Dia tak ada pakai nama lain. Satu nama aja. Adapun Al-Quran ini Allah kasih keistimewaan, sebenarnya ada 55 buah nama yang lain. Ada 55 nama yang lain. Antaranya apa? Antaranya ni. Nama-nama Al-Quran yang lain, antaranya hanya sini Ustaz sebut 5 saja. Supaya pelajar-pelajar senang nak ingat, iaitu Al-Furqan. Apa makna Al-Furqan? Iaitu kitab suci yang membezakan antara yang benar dan yang salah. Al-Quran dia sebut ada yang benar, ada yang salah. Sebut Al-Quran sebut ni. Contohnya berbuat baik pada ibu bapa, ni yang benar. Derhaka pada ibu bapa, ni salah. Sembah Allah, ni yang betul, yang benar. Jangan sembah atau syirik pada Allah Ta'ala, ni yang salah. Dia membezakan. Al-Quran tu Al-Furqan. Yang kedua Al-Mau'izah, kasih nasihat dan pengajaran kepada umat manusia, khususnya umat Islam. Nasihat pengajaran dalam Al-Quran banyak nasihat pengajaran. Apa yang dah berlaku pada umat zaman dahulu, beri nasihat. Buat ni, jangan buat ni. Jangan buat ni, buat ni dan sebagainya. Ketiga nama dia Al-Kitab, iaitu kitab suci beri sebarang syak. Al-Quran ni tidak ada keraguan dalam dia, tak ada doubt. Tak ada doubt. Tak ada doubt. Semua clear cut, semua betul. Tak ada yang salah-salah. Yang keempat nama dia An-Nur, iaitu cahaya kebenaran yang Allah turunkan kepada manusia, membawa cahaya dalam hati manusia yang gelap ni. Al-Quran membawa An-Nur, bawa cahaya kebenaran kepada sekalian umat manusia. Dan yang kelima, Al-Quran juga dinamakan, dan Al-Quran kadang nama dia Az-Zikr. Az-Zikr, iaitu peringatan dan sebutan. Peringatan bagi manusia dan sebutan agar disebut selalu kepada manusia sebagai satu zikir, satu sebutan untuk umat manusia dan umat Islam khususnya selalu membaca Al-Quran. Al-Quran sebagai Al-Furqan, Al-Mau'izah, Al-Kitab, An-Nur dan Al-Zikir. Ini beberapa nama Al-Quran yang ada dalam Al-Quran. Selain lagi 50 nama yang ada, ini antara nama-nama yang sering dan banyak disebut dalam Al-Quran. Seterusnya tentang definisi ataupun pengertian dan ta'rif surah dan ayat dalam Al-Quran. Apa makna surah? Surah ialah kumpulan ayat-ayat suci Al-Quran yang mempunyai permulaan dan ada kesudahan. Maknanya ada Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama, kemudian tutup dengan ayat yang terakhir. Itu surah. Seperti surah Al-Fatihah. Ada berapa ayat? Ada 7 ayat. Mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, akhiri dengan apa? Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7. Ada 7 ayat surah Al-Fatihah yang kita baca selalu. Itu dikira satu surah. Satu surah. Dan ayat apa makna ayat? Ayat Quran. Ayat ni panggil sentence lah. Sentence. Apa sentence? Ataupun kita panggil verse. Surah tu dipanggil apa? Chapter dalam bahasa Inggeris. Chapter. Ayat, verse. Verses, ayat-ayat. Apa ni ayat-ayat Quran? Iaitu kumpulan huruf-huruf Arab yang memberi atau membawa makna tertentu dalam ayat Quran. Itu dia. Seterusnya, beberapa informasi tentang surah dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Untuk pengetahuan para pelajar sekalian, kita dapat
114 buah surah dalam Al-Quran, bermula daripada surah Al-Baqarah, iaitu ayat yang paling panjang 286 ayat, sampai surah An-Nas, iaitu sebanyak 6 ayat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 6 ayat. Al-Baqarah sampai An-Nas semua 114 surah. Dan surah yang paling panjang adalah surah Al-Baqarah yang mengandungi 280 ayat, semuanya panjang sekali. Lebih kurang 2 juz suku. 2 juz suku banyak tu. Dan ayatul kursi termasuk dalam surah Al-Baqarah. Dan dalam surah Al-Baqarah ni, para pelajar sekalian, ada satu ayat dipanggil ayat hutang, debt. Ayat cara berhutang dalam Islam, iaitu dalam ayat yang ke 276 tak silap saya. Itu termasuk dalam surah Al-Baqarah, ayat yang paling panjang dalam surah yang paling panjang. Tentang surah apa? Tentang ayat apa? Ayat hutang. Dan surah yang paling pendek Quran dia surah Al-Kautsar, iaitu Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat je. 3 ayat dalam surah Al-Kautsar ini. Paling sikit dalam Al-Quran. Yang mengandungi hanya 10 perkataan dalam surah Al-Kautsar. Ini sikit betul-betul. Ini surah yang paling pendek dalam Al-Quran, Al-Kautsar. Surah yang paling panjang dalam Al-Quran, Al-Baqarah. Dan ayat, bilangan ayat, numbers of verses in Quran, dalam Mushaf Resam Osmani. Apa tu Mushaf Resam Osmani, para pelajar? Iaitu cara tulisan Al-Quran zaman Sayyidina Osman bin Affan, iaitu Khalifah Islam yang ketiga selepas Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Osman bin Affan. Zaman Sayyidina Osman bin Affan baru Al-Quran tu dibukukan jadi satu macam bacaan, satu macam tulisan, mengandungi 6,230 ayat kesemuanya. Daripada Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, semua 6,230 ayat. Mengikut resam Osmani, iaitu mushaf, kitab suci Al-Quran, resam cara tulis zaman Sayyidina Osman bin Affan. Itu dipanggil resam Osmani. Seterusnya mengenai sebab nuzul. Di buku kita tulis sebab nuzul di muka surat apa? 47. Apa je sebab nuzul? Sebab nuzul maknanya sebab turunnya Al-Quran. Rupanya Al-Quran ni dalam zaman Nabi SAW selama 23 tahun, dia turun ni dengan perintah Allah, ada sebab. Kebanyakan ayat Al-Quran ni turun ada sebab. Tapi ada juga ayat Al-Quran turun tak ada sebab. Ada juga ayat Al-Quran yang turun tanpa sebab. Kenapa? Hanya untuk memberikan panduan ke jalan yang benar dan pengejaran kepada manusia secara umumnya dan buat umat Islam khasnya. Tanpa, maknanya tidak ada menjawab apa persoalan atau tanpa menjelaskan peristiwa atau pertanyaan tertentu, tak ada. Ada juga Al-Quran, ayat Quran turun tak ada sebab. Tapi kebanyakan ayat Quran turun ada sebab. Pertama, kenapa turun? Kerana sebab peristiwa dan kejadian yang menyebabkan turunnya satu-satu ayat Quran atau beberapa ayat Quran turun ayat ni. Ada peristiwa, ada event, ada insiden turun ayat Quran. Atau memberi jawapan kepada satu-satu pertanyaan, kemusykilan. Wa yas'alunaka. Nabi Al-Quran musul tulis wa yas'alunaka anil khamri wal maisir. Mereka bertanya orang-orang kafir tentang hukum minum arak dan berjudi. Memberi jawapan. Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Contohnya surah Al-Baqarah. Mereka orang kafir Quraisy tanya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa hukum tentang khamar, minum arak dan juga judi? Kata Nabi, dengan perintah Allah Taala turun, katakan wahai Muhammad, katakan dan sibarkan wahai Nabi Muhammad SAW kepada orang Quraisy, qul fihima ismun, dalam minum arak dan judi itu ada dosa. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini dosa minum arak ni.
Judi pun dosa. Tu bila ada orang tanya Nabi, Nabi tunggu wahyu dari Allah Ta'ala, Nabi beri jawapan. Mana Nabi tak pandai-pandai jawab. Nabi tunggu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Seterusnya, sebab nuzul Al-Quran. Ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab. Di sini diberikan 3 sebab utama. Antaranya, sebagai pengajaran daripada Allah Ta'ala untuk umat Islam. Sebagai pengajaran untuk Allah Ta'ala untuk umat Islam. Contoh seperti surah Ali Imran ayat 100 yang berbunyi, wahai orang yang beriman, maksudnya jika kamu taat akan sesuatu puak daripada orang Yahudi dan Nasrani yang diberikan kitab itu, nescaya mereka akan mengembalikan kamu jadi orang-orang kafir sudah kamu beriman. Ayat ini diturunkan di Madinah apabila hampir berlaku pergaduhan antara suku Khaus dan Khazraj, iaitu suku kaum orang-orang penduduk tetap Madinah, yang terdiri pada kaum Aus dan Khazraj. Mereka ni sering bergaduh dan bersisih faham. Maka ada setengah-setengah orang Yahudi yang duduk di Madinah, mereka hasut agar kedua-dua puak ni, dua-dua orang Arab, kedua-dua orang Islam asal Madinah, Aus dan Khazraj, agar mereka bergaduh. Maka bila turun ayat ini, Allah menegur umat Islam ketika itu di Madinah, khususnya umat Islam Madinah penduduk asli, iaitu orang-orang Ansar daripada Aus dan Khazraj, agar tidak mentaati dan tidak mengikuti kata-kata ataupun hasutan jahat orang-orang ahli kitab, iaitu orang Yahudi dan Nasrani yang nak mereka bergaduh ataupun berpecah belah. Ini contoh pengajaran Allah Ta'ala untuk umat Islam. Kedua, pertanyaan kepada Nabi SAW mengenai suatu perkara. Seperti cerita ada kisah orang-orang Yahudi, iaitu dia dipanggil Rabai-Rabai, rahib-rahib Yahudi. Dia punya Yahudi punya Rabai, dia punya ketua agama Yahudi, datang jumpa Nabi di Madinah, tanya Nabi tentang apa makna roh, iaitu kita punya roh, kita punya spirit, kita punya bila kita mati roh kita keluar ni, gimana roh kita, spirit kita. Tanya Nabi benda-benda yang Nabi tak boleh jawab. Maka Nabi tunggu ayat Quran turun, antaranya surah Al-Isra ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Maksudnya, dan mereka orang-orang Yahudi bertanya kepada wahai Muhammad SAW tentang roh, katakanlah wahai Muhammad SAW kepada orang-orang mereka, roh itu adalah perkara urusan Tuhanku, dan aku tidak diberikan sesuatu ilmu pengetahuan mengenai roh melainkan sedikit saja. Aku tahu sikit je. Itu Allah Ta'ala punya urusan. Aku tak boleh tanya banyak-banyak. Ini Allah Ta'ala punya kerja. Jadi itu jawapan Nabi SAW. Kedua, sebab turun Al-Quran juga antaranya sebagai pemberitahuan Allah Ta'ala kepada Nabi SAW dan juga kepada umat Nabi SAW, iaitu umat Islam seterusnya. Pemberitahuan. Antaranya tentang pemberitahuan mengenai ibadat sa'i, adalah satu ibadat yang Allah Ta'ala masih galakkan, dan walaupun ini adalah adat dan amalan orang-orang jahiliyah di zaman jahiliyah dulu di Mekah, tapi Allah Ta'ala tetap memberitahu ni sebagai satu amalan manasik haji dan umrah. Buat sa'i. Bukan ikut cara agama jahiliyah, tapi ikut cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pemberitahuan Allah Ta'ala, announcement Allah Ta'ala kepada Nabi SAW dan umat Islam seluruhnya, agar mengamalkan apa yang terdahulu mereka lakukan zaman jahiliyah. Allah Ta'ala kasih buat seterusnya, sebagai salah satu manasik ataupun cara-cara ibadat haji dan umrah. Dan kedua-duanya sebagai rukun dan atau wajib bagi kedua ibadat haji dan umrah. Contohnya seperti sa'i, dia Allah Ta'ala beritahu. Ini beberapa sebab kenapa turun Al-Quran, sebagai pemberitahuan Allah Ta'ala. Faedah, apa faedah kita belajar tentang zulum ni? Sama mengetahui dengan tepat hikmah di sebalik turunnya suatu ayat. Kita tahu apa bagusnya turun ayat ni. Kita tahu, ayat ini pasal
arak haram. Oh, pasal semayang 5 waktu wajib. Oh, pasal buka aurat tu haram. Ada hikmah. Pasal hikmah supaya tak diganggu orang perempuan yang buka aurat, tak diganggu oleh lelaki-lelaki yang bersikap nakal dan jahat. Kedua, untuk menolong untuk memahami, menghilangkan kerumitan mengenai salah faham sesuatu peristiwa atau ayat yang diturunkan. Kita nak tahu tentang sebab nuzul Quran ni senang, kita senang nak faham kenapa ayat diturunkan. Kalau ada masalah kita tahu, oh, Al-Quran ada dia punya jawapan. Ada tentang jawapannya. Supaya tidak timbul rasa confuse atau salah faham dalam tentang ini. Yang ketiga, faedah kita mengetahui sebab Al-Quran, sebab turunnya Al-Quran, menolak sangkaan ayat-ayat yang pada zahir ini ada batasan dan memahami maksud sebenar ayat tersebut. Maksudnya ayat Quran ni ada yang zahir lain, tapi di sebalik ini makna lain. Maka turun ayat ni kerana ayat Quran satu ayat menerangkan ayat yang lain. Kasih jelas lagi. Turun ayat Quran, terangkan ayat lain. Maknanya Al-Quran yang pertama ni turun, dan ayat Quran yang kedua turun lagi untuk terangkan. Contohnya surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alf syahr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa makna malam Lailatul Qadar? Ayat seterusnya jawab Lailatul Qadri khairun min alf syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada ibadat 1000 bulan. Ayat Quran menjawab ayat Quran yang lain bila ditanya. Itu maknanya sebagai apa? Menolak sangkaan. Yang keempat, faedah kita tahu sebab surah Al-Quran adalah untuk memudahkan umat Islam memahami dan menghafaz setiap ayat-ayat Al-Quran. Kita ajar turun ayat Quran ni, kita tahu, oh, ayat ni turun kat sini, kat Mekah. Turun ayat kat Mekah dia panggil Makkiyah. Turun ayat kat Madinah dia panggil Madaniyah. Makkiyah, ayat-ayat Makkiyah, ayat yang turun di Mekah dan sebelum hijrah. Ayat-ayat Madaniyah, ayat-ayat yang turun di Madinah atau selepas hijrah. Maka mudah untuk umat Islam faham mana satu ayat-ayat ini turun kat Mekah ke kat Madinah, supaya umat Islam faham dan umat Islam dapat menghafalnya dengan lebih mudah. Dan yang terakhir, kita mengetahui sebab turunnya Al-Quran adalah untuk mengkhususkan satu hukum yang terkandung dalam ayat dan mensabitkan sebab hukum itu dikeluarkan daripada ayat tersebut. Maksudnya ada satu hukum yang khas boleh kita keluarkan untuk kita sabitkan, kita samakan, kiaskan hukum itu dengan hukum yang lain. Turun ayat Quran untuk susu satu hukum yang khas. Namanya ayat Quran tu turun untuk ini je, ataupun untuk time ni je. Time yang lain tak. Maka waktu tu hukum tu dia ada. Lepas tu diturunkan ayat lain untuk mengatakan ayat tu tak dipakai, pakai ayat yang lain dan sebagainya. Mengkhususkan satu hukum dalam ayat Quran dan mensabitkan satu hukum dikeluarkan daripada ayat tersebut. Contohlah hukum tentang haramnya arak. Ayat Quran surah Baqarah surah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya berjudi, main nombor dan arak tu semua daripada amalan syaitan. Tinggalkan, maknanya arak tu semua tinggalkan. Maka arak ni hukumnya memabukkan. Maka zaman sekarang selain arak ada apa? Ada drugs, ais, ketamin, dadah-dadah yang lain semua, cannabis ni semua memabukkan macam minum arak. Maka turun hukum yang ni, walaupun khusus arak tu haram, yang ni pun haram juga dalam Islam. Sebab apa? Sama dia punya sebab pengharaman. Dua-dua memabukkan, maka haramlah. Itu faedah mengetahui sebab turunnya Al-Quran. Dan akhirnya tentang keistimewaan Al-Quran. Al-Quran diturunkan istimewa sebagai pelengkap pada semua kitab-kitab yang terdahulu, yang asli, iaitu Taurat, Zabur dan Injil. Al-Quran juga sebagai kitab terakhir pada kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran juga sesuai digunakan dan diamalkan, dipraktis dalam kehidupan kita sebagai umat Islam. Semua keadaan, dalam semua tempat, dalam semua masa. Al-Quran boleh kita dan memang sesuai untuk kita amalkan. Sesuai, very practical. Keempat, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur dengan kitab-kitab suci yang lain. Taurat, Zabur, Injil turun dengan sekaligus
Wah, semua turun sekaligus gitu. Hukum ke tentang akidah, semayang mereka semua turun waktu satu sekali je. Tapi Al-Quran tak. Al-Quran piece by piece, one by one. Yang kelima, Al-Quran ni tidak jemu dan bosan dibaca walaupun berkali-kali. Kita baca Quran hari ni, besok baca, wah best. Ada lagu, ada macam-macam sebutan. Kalau kita pandai sebut dengan baik dan sebagainya, lagukan Al-Quran, kita tak akan rasa bosan. Yang kesembilan, yang keenam, Al-Quran sebagai mukjizat Nabi SAW, bagi membuktikan kerasulan Nabi SAW dan wahyu yang diterima daripada Allah Ta'ala. Ni Al-Quran ni mukjizat Nabi yang kekal sampai hari ni, sampai hari kiamat. Tak ada siapa-siapa boleh lawan Al-Quran ni. Tak boleh lawan Al-Quran. Sebab apa? Ini mukjizat Nabi. Orang kafir mana pun nak buat ayat Quran baru semua tak dapat. Dalam surah Al-Isra ayat 88 Allah sebut, iaitu katakanlah wahai Nabi Muhammad SAW kepada manusia lain, sesungguhnya jika sekalian manusia dan sekalian jin berkumpul untuk tujuan membuat dan menghendak mendatangkan sebanding dengan ayat-ayat Quran ini, maka mereka iaitu jin dan manusia semua satu dunia tidak dapat membuatnya, tidak dapat mereka satu ayat Quran pun dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka ni manusia dengan jin sama-sama tolong bantu-membantu, tak boleh. Sebab ni mukjizat Nabi SAW. Al-Quran ni sangat hebat sekali. Yang ketujuh, antara keistimewaan Al-Quran adalah sebagai sumber rujukan dan penyelesaian yang terbaik kepada semua masalah yang dihadapi manusia. Dan sekarang kita ada masalah ni, penyakit COVID-19 ni, COVID-19 tak habis-habis. Al-Quran ada dia punya jawapan kat situ. Ada penyelesaian. Cuma kita nak kena baca, nak kena selidik lah. Pada ulama nak kena selidik, nak kena kaji, nak kena analyse apa punca ataupun macam mana nak dapatkan antidot tentang penyakit-penyakit seperti wabak sekarang ni. Sebab Al-Quran ni rujukannya. Itu dia kesimpulan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan Al-Quran ni, datangnya bulan Ramadan nanti, Al-Quran ni dapat memberikan jawapan dan syifa ataupun penyembuh, cure, antidot untuk penyakit wabak COVID-19 kita, mudah-mudahan. Itu sebagai suatu sumber rujukan. Dan yang akhir, Al-Quran ada satu kitab suci yang dihafal keseluruhan 30 juzuk. Semua dah hafal, senang. Ni keistimewaan Al-Quran, senang nak dihafal keseluruhannya. Sama ayatnya, senang saja. Ni antara keistimewaan Al-Quran daripada yang lain. Jadi baik belajar, selamat belajar dan nanti buat jawapan soalan yang Ustaz berikan. Ada dua soalan tentang tajuk hari ini, Al-Quran kitab terakhir. Dan kita dapat bertemu lagi pada minggu hadapan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.